إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada mic tambahan ni? Boleh? Pegang. Ni Ustaz kena pegang ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manba'ul ulumi wal anwari wa ma'dinul ma'arif wal asrari wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dikasihi pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan taufik, inayah dan riayahnya kita masih diberikan kesempatan menyambung nafas sehingga saat ini bersepakai dengan keimanan dan kurniaan Islam yang merupakan dua nikmat yang terbesar. Al-Islam, al-iman wal-Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam merupakan nikmat yang terbesar dan cukup kepada kita kalau sekiranya tidak ada yang lain dari itu. Ia merupakan tali penilai kebahagiaan insan di dunia dan seterusnya di akhirat yang sangat besar keadaannya di sana. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita telah ditaksiskan oleh iradatullah fil azal bersama-sama mengingati untuk mengambil istifadah dan manfaat yang besar peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun telah lepas bulannya, ia tetap menjadi peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci, yang penuh dengan ibrah, pengajaran yang besar, yang penuh dengan pedoman dan petunjuk yang sangat berharga kepada insan, khususnya kita yang telah diberikan nikmat yang besar, al-iman wal Islam, di mana peristiwa yang sengaja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala
secara besar. Ia ini satu peristiwa yang memberikan kemantapan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus memberikan gegaran ujian kepada mereka yang hanya berpegang dan bersandar kepada akal yang sangat rendah. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, man i'tamada ala aqlin dhalla wa man i'tamada ala malin qalla wa man i'tamada ala jahin zalla wa man i'tamada ala Allah fala dhalla wala qalla wala zalla. Barang siapa di dalam kehidupannya berpegang kepada akal semata-mata tanpa bantuan sinaran nur ma'rifah daripada Allah, maka dia akan jadi sesat dalam kehidupannya. Dan barang siapa berpegang kepada harta benda juga akan musnah. Dan barang siapa berpegang kepada pangkat, jawatan, nama, dia juga akan meleset. Dan barang siapa yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berlaku perkara-perkara yang tersebut. Bahkan dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Jadi pendedahan yang dilakukan, yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saban tahun disambut seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia, peristiwa yang dikatakan amrun khariqun lil adah, peristiwa yang mencarikan adat kebiasaan sekaligus menayangkan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Dalam ayat ini digunakan lafaz linuriyahu min ayatina. Peristiwa yang dilakukan ini linuriyahu, supaya kami memberikan paparan, pendedahan, supaya kami memberi lihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan ayatina, ayat-ayat keterangan-keterangan Allah yang maha dahsyat. Dan yang dipaparkan di sini adalah ayat al-manzurah, di mana kita ada dua ayat dengan makna tanda. Ayat al-maqru'ah, tanda-tanda kewujudan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dibaca ialah Al-Quranul Karim, kitab yang termulia yang merangkumi semua penyelesaian hidup manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran yang bersifat tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah, menjadi penyelesaian semua masalah individu, keluarga, masyarakat, negara, dunia dan akhirat. Itu sifat Al-Quran yang cukup dahsyat. Wa hudan wa rahmah, dan menjadi petunjuk dan sekaligus membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat awal dan akhir huruf Al-Quran dimulakan dengan ba, itulah pada basmalah, dan dikhatamkan dengan sin pada surah An-Nas. Surah An-Nas kalau dicantum ba dengan sin, dia akan berbunyi lapas bas. Apa makna bas? Kafah, lengkap segala-galanya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Itulah kitab yang merupakan penutup segala kitab-kitab 104 buah yang al-munazzal minas sama', yang diturunkan dari langit. Ini dipanggil ayat al-maqru'ah, tanda yang dibaca. Sebab itu disuruh kita sentiasa membaca Al-Quran, banyakkan qiraatul Quran.
khusus di rumah kita. Nawwir buyutakum biqiraatil Quran, cahayakan rumah kami dengan bacaan Al-Quranul Karim, sebab dia nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah ayat Al-Manzurah. Ini yang dipaparkan dalam Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada insanul kamil mukammil, insan yang khusus, insan yang dipilih khas oleh Allah Ta'ala, mulia atas kemuliaan, atas khawas min khawasil khawas, pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan, wa huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam yang termaklum kepada kita menghadapi ujian dalam membawa risalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengeluarkan min zulmatil kufri ila nuril imani wal islam, daripada kegelapan kekufuran menyutukan Allah Taala kepada cahaya iman dan cahaya Islam itu sendiri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput naik, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang menakjubkan. Perjalanan daripada Makkah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, memakan masa sebulan pergi dan sebulan kembali. Kemudian diangkat ke langit. Perjalanan satu langit ke langit memakan masa 500 tahun. Bayangkan sampai habis ke atas Sidratul Muntaha, kemudian naik kepada Mustawa, dan terus kepada Hadratul Qudsi, Mahalut Tajalli, tempat yang paling hebat tajalli Rasulullah SAW dengan Allah SWT, kemuncaan. Tiba-tiba memakan masa yang tidak sampai satu malam, sebelum subuh sudah sampai. Ini dipanggil amrun khariqun lil adah, perkara yang mencarikan adat kebiasaan. Sebab itu ulama Usuluddin menuntut supaya kita boleh membezakan antara hukmil syar'i wa hukmil aqli wa hukmil adi. Kegagalan manusia membezakan antara contoh hukmil aqli dengan hukmil adi menyebabkan berlaku kekufuran. Hukum adi, hukum yang dibina atas kebiasaan. Contoh, kita makan kenyang, tak boleh hukum lagi. Makan lagi kenyang 2 kali, ya, maka diambil hukum makan mesti kenyang. Siapa kata? Adat, bukan akal, adat. Maka wajib adat dimasuk dalam harus akli, bermakna benda ni sah mukhalif. Harus adat, wajib adi, makan mesti kenyang, tapi dimasuk dalam harus akli, bermakna dia boleh berubah. Makan tak kenyang harus, tak makan kenyang harus. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana kegagalan memahami benda ni, mereka nak heret hukum adi menjadi hukum akli. Ya, mana boleh timbul perasaan, mana boleh perjalanan yang sangat jauh tiba-tiba berlaku sedemikian. Benda akan jadi. Sebab apa? Kejahilan meletakkan perbezaan antara hukum. Bagi mereka yang memahami, tak ada masalah. Iaitulah dia tahu bahawa sini masuk dalam harus akli. Iaitulah ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal ada dan tidak, boleh berlaku dan tak boleh berlaku. Sebab Ta'ala berkuasa, fa'alun lima yurid, dia boleh buat apa dia kendak.
Sebab tu pendedahan itu berlaku. Linuriyahu min ayatina. Sengaja kami menayangkan kepada kekasih kami, iaitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya memerhatikan ayat al-manzurah. Di sini dapat kita mengambil pengajaran supaya kita sentiasa memerhatikan kebesaran dan keagungan Tuhan, supaya berlaku tasfiyatul qalb. Sinaran nur hati kita akan bercahaya dan melayakkan ruh kita akan mi'raj kepada Allah Ta'ala. Ruh kita dia mi'raj, dia panggil urujul qalbi. Sebab tu as-salah mi'rajul mu'min, dan as-salah tidak dibawa oleh Jibril turun hukum, bahkan Nabi dijemput naik ke atas. Maka as-salah dipanggil hadiyatuz ziyarah, hadiah kepada orang yang dijemput menziarahi Allah Ta'ala. Satu ibadat yang luar biasa, satu ibadat yang dikatakan lebih afdal daripada ibadat yang lain selepas daripada al-iman. Kena rahsia di dalam sembahyang itu amat banyak. Maka oleh kerana itu, kemuncak daripada hadiah diberikan kemuncak apabila telah berlaku proses-proses yang memberi isyarat kepada kita. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita maklum, sedang duduk di Hijr Ismail bersama bapa saudara Sayyidina Hamzah yang dikatakan sebagai Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalah. Orang yang menjadi penghulu, orang yang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan orang yang bersama-sama menyatakan kebenaran Islam lalu diberikan tindakan. Dan juga sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dua insan yang mulia yang mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu berlakunya peristiwa yang amat besar, di mana didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan yang lain melakukan satu proses ibtidak, permulaan yang amat besar. Rasul yang maksum, ulul azm, afdalul makhluqat indal itlaq, laulaka ma kanatil ablaq, tidak kena engkau ya Muhammad aku tak jadikan semua makhluk. Itu tinggi martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi isyarat kepada kita perjalanan menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala mesti dimulakan dengan tasbiyah, pembersihan. Maka berlakulah apa yang berlaku yang telah sedia maklum, iaitu pembedahan atau operasi yang dilakukan dengan cara yang menakjubkan, tidak ada kesakitan, dan memberi isyarat kepada kita dibelah. Kemudian berlaku di situ takhliyah dan takhliyah, penyucian dan pengisian. Ya, dicuci, dibersihkan, kemudian diisi dengan benda-benda yang dipanggil maknawi, iaitulah al-iman wal ma'rifah wal hikmah sebagai bekalan, menandakan kepada kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar. Pembinaan ruhi, pembinaan roh, bukan pembinaan jasad. Jasad dia tidak layak untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jasad layak dia last sekali ialah liang lahat nama dia. Jasad yang kita jaga ni bukan, akhirnya apa, dia akan dimandikan, dikapan, disemayang, dipikul dan dihantar di lubang yang sempit, akan dimakan oleh yang layak memakan di bawah sana. Yang sebenar boleh makrifat berjalan sebenar hakikat ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia yang dikenali dengan latifatul rabbaniyah nuraniyah, iaitulah hakikat insan ar-ruh. Dia yang layak mengenali sebenar akan Allah Ta'ala. Dan perjalanan ini telah dipaparkan oleh Quran secara umum. Firmanullah Ta'ala, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah.
Saban tahun kita menyambut Isra wal Mi'raj, adakah kita memantau qalbi, roh, sir kita terjalan tak ia kepada Tuhan, atau ia masih lagi terikat, atau masih lagi masjun, dia dipenjara dalam penjara khalqiyah, dia tidak naik kepada makrifat yang sebenar. Ingat saudara muslimin dan muslimat, kegagalan kecapaian seorang kepada makrifat yang sebenar adalah kerugian yang besar. Ilahi madza alladhi wajada man faqada wa man alladhi faqada man wajada, laqad khaba man radiya dunaka badalan. Ilahi, wahai Tuhanku, satu munajat yang istimewa, ya, daripada Al-Arif Billah Kutubul Kabir Al-Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari yang maklum sedunia, ulama sufi besar, ya, dia telah membuat satu pengolahan yang tidak dibuat oleh orang lain. Masing-masing ulama dia ada keistimewaan dia. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, dia buat kitab yang tak dibuat cara orang lain. Ya, kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh daripada kecil sampai besar, semua fiqh saja. Kalau kita mengaji usuluddin dari kecil sampai besar, bahasan dia akan besar, semua usul saja. Dan itulah kitab lain. Tapi Imam Ghazali tidak, dicampurkan. Di awal usuluddin, di pertengahan fiqh, dan di hujung dia ilmu sir. Dia tiga benda yang perlu. Itu cari Imam Ghazali. Adapun Ibnu Atta'illah As-Sakandari dalam hikam Atta'iyah, ya, hikam dia dikumpulkan segala isi kandung hikam di dalam munajat di belakang. Seluruh kitab tu dikumpulkan dalam bentuk munajat, dan salah satu daripada dia ialah ilahi, wahai Tuhanku, madzal ladzi wajada man faqada. Apakah kehasilan insan yang hidup sampai bertemu dengan ajalnya? Faqada ay faqada syuhudak, dia luput masuk dalam maqamil musyahadah. Makamnya dipanggil maqamul ihsan, yang ini ada dalam Isra wal Mi'raj. Ya, last kali ketika Nabi di Hadratul Qudsi, itu dipanggil maqamul ihsan, yang diisyarat dalam hadis yang sahih, anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Apabila peristiwa Jibril alaihissalam, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala surati dihyatul kalbi, atas rupa Dihya al-Kalbi, fa'asna rukbatayhi ila rukbatayhi sallallahu alaihi wasallam. Dia melagakan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, di antara soalan dia, akhbirni ya Muhammad, akhbirni al-ihsan, akhbirni al-ihsan, ceritakan apa itu ihsan. Lalu Nabi menyatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ialah kamu beribadat seolah-olah kamu lihat akan Allah. Ini dipanggil maqamil musyahadah. Kalau tidak diturun bawah sikit, maqamil muraqabah, fa innahu yarak. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Sebab itu hikmat dikata linuriyahu min ayatina, supaya kami mendedahkan, supaya kita memandang akan ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang akan mencetuskan nur dalam kalbi insan. Safail qalbi akan berlaku, kebersihan qalbi akan berlaku, makrifat dia akan menaik, sehingga dia akan duduk dalam maqamul ihsan, musyahadah akan berlaku. Paling kurang dia menyedari raqib annallaha yarak, murakabahkan, ya, Allah Ta'ala sentiasa melihatkan setiap saat. Tidak ada satu saat yang terus, walaupun satu second, kita terlepas daripada ta'lu inkishafil sam'i wal basar wal ilm. Inkishaf itu kita belajar dari ilmu usuluddin, peringkat basic. Ta'lu ilmu inkishaf, nyata di ilmu Tuhan azali lagi sebelum ada. Dan ta'lu basar, dia sentiasa melihat. Tidak ada saat kita terlepas daripada pemandangan Allah Ta'ala. Maka betapa sikap qalbi kita dengan benda ini, ya.
Kalau bos kita, kita tengah bergurau bermain, dia jeling macam mana rasa kan? Terperanjat kita kan, sentakan tu berlaku, bos parti semua tenang. Ini bukan bos, Malikul Muluk, sentiasa memerhatikan kita. Adakah kalbi kita mempunyai keperasanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mempunyai keperasaan, dia panggil syu'urul qalbi. Apa yang nak diperasakan? Keterikatan makhluk dengan Tuhan. Perasan tak kita terikat dengan dia? Tidak ada benda boleh bergerak dan diam. Tidak ada benda yang boleh berlaku, melainkan semua dalam takhsisul iradah azalian. Benda ni nak dicetuskan dalam kalbi kita. Kalau luput benda ni, ini masalah sangat-sangat bahaya. Hati akan mengalami satu kecederaan yang amat bahaya. Oleh kerana itulah dua benda ini disebut oleh Ibnu Atta. Madzal ladzi wajada man faqada. Apakah kehasilan hidup seorang kalau dia tak berjejak dalam makamil musyahadah ataupun makamil muraqabah? Sebaliknya, waman ladzi faqada man wajadak. Apakah keluputan orang yang ada kehasilan, dapat dia berjejak sepanjang umur yang Tuhan pinjam kepada dia, dia jejak lain ni, maka itu orang yang bahagia hidupnya. Maka digulung, dia kata laqad khabah man radiya dunaka badalan. Rugi serugi-ruginya mereka yang menukar Tuhan dengan makhluk. Dia kenal makhluk, Tuhan dia tak kenal. Dia berhadap kalbi dia pada makhluk, Tuhan dia tak perasan. Dia gerun, takut kepada makhluk, dia tidak gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusan kalbi. Sebab bila dia settle, yang lain selesai. Ala inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat sairul jasad kullu wa iza fasadat sairul jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua selesai, bila dia rosak semua rosak. Ala wa hiya al-qalb, itulah dipanggil hati, yang dipanggil latifatur rabbaniyah nuraniyah. Dialah hakikat diri kita yang sebenarnya. Dia kalau bercerai dari diri kita, maka tamatlah riwayat hidup kita. Maka kita akan diuruskan, dimandi, dikapan, disembahyangkan, dan diusung ke tanah perkuburan, jasad yang dipelihara. Sedangkan dia irtihal, dia telah berpindah menuju ke alam yang seterusnya. Apakah rupa dia menghadap Tuhan? Wallahu a'lam. Kalau baik, selamatlah ia. Kalau tidak, sebaliklah berlaku. Oleh kerana itu, naklah kita jaga sungguh-sungguh. Peristiwa Isra' wal Mi'raj menggambarkan kepada kita satu perjalanan yang sangat besar dalam mendidik ruhani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana proses pertama dipanggil tasbiyah, yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pembersihan, sedangkan Rasul bukan calang-calang orang. Itu yang pertama dilakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam dipimpin sebagaimana kita maklum. Ini memberi isyarat kepada kita untuk as-sayru fillah, dia mesti ada orang yang memimpin dia. Jalan ruhani, sebab itu disebut dalam Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyidul kamil yang memimpin ruhani kita untuk sampai kepada makrifat kepada Ta'ala, tak dapat tidak menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama zahir. Tafsir habis hebat dia baca, hadis kutubus sittah habis dia mengaji, mazhab 4-5 mazhab dia alim. Rohani tajuk lain. Dia kena ada guru khas yang memimpin dia. Sebab perjalanan rohani dan jasmani dua-dua dia kena berjalan sekali. Tapi yang nampak nak masuk ke hadrat Tuhan, mendapat nikmat yang sebenar, ialah nikmatur ruh, iaitu nikmat makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku apa yang berlaku kepada baginda sebagai isyarat kepada kita berjalan
Dan dalam perjalanan ini maka ditunjukkan kepada kita dalam perjalanan berbagai-bagai muka syafah. Bila berjalan sudah bersih cermin, bila kita lap dia bersih, berbagai-bagai pentajalian akan berlaku dalam cermin. Kalau cermin itu kita hadapkan kepada pokok, maka pokok akan masuk dalam itu. Kalau kita hadapkan kepada orang, gambar orang masuk dalam itu. Kalau kita hadap ke langit, bumi, laut, darat, semua akan tangkap. Syarat cermin itu bersih. Bila dia bersih, dia ada satu keistimewaan, dia boleh tangkap. Kalau cermin itu sebaliknya, wala'ayazabillah, ya, dia tak kenal siapa dirinya, dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan ke mana dia nak pergi selepas ini. Bimbang-bimbang dia tak jumpa jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Bimbang-bimbang malakut maut datang, kita tak jumpa jalan kembali. Yang Tuhan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan panggil lu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah. Ini surat kiriman panggilan, surat panggilan ke syurga daripada Allah Ta'ala. Kepada apa? Nafsu yang telah dia berlaku tasbiyah, yang kita ambil pengajaran daripada Isra. Cuci dalam bersih daripada segala afat, segala kekotoran, kadurat. Sebab al-Islamu nazif, fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Sekurang-kurang pembersihan dari sudut ilmiah, tiga benda yang telah dinyatakan dalam hadis sahih ketika pertemuan Jibril dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanya, akhbirni anil iman, lalu Nabi menyatakan, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kul ila akhir. Lalu dia, Jibril kata, sadaqtah, benar engkau ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Lalu Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah ila akhir. Sadaqtah, benar engkau ya Muhammad. Kemudian jawab, akhbirni anil ihsan. Ini tiga benda. Jadi daripada Islam, ulama mengarang ribuan kitab untuk membersihkan amalan kita, jangan terlibat dengan bid'atun dhalalah, bid'ah yang membawa kepada kesesatan. Ya, ribuan kitab, ilmu fiqh, furu' fiqh, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, ya, lagi apa dipanggil kan, iaitu mustalah fiqh, macam-macam ada kan, dengan berbagai mazhab yang luas. Dari ilmu usuluddin pula dihuraikan dalam tajuk akidah yang panjang. Seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ulama besar sekali, dia ada lagi kan. Dalam bab akidah, kalau kita lihat kitab dia, Al-Imanu Billah, beriman dengan Allah, dia karang satu kitab tebal. Al-Imanu Bil Malaikah, satu kitab tebal. Kita rukun iman, dua lai kitab dah habis. Dua lai kitab dah habis. Dia hurai, beriman dengan Allah, satu kitab. Beriman dengan, dan seterusnya, 6 rukun iman, 6 buah kitab dihurai. Masya Allah. Itu menandakan luasnya ilmu Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Menyuci tadi. Ya, maknanya dengan ilmu fiqh suci ibadat kita daripada bid'atun dhalalah. Dengan ilmu akidah suci pegangan kita, dan dipanggil tauhidul am, bersih. Dan dengan ilmu tasawuf atau ilmu sir, suci kita punya tauhidul khas antara kita dengan Allah Ta'ala. Bila tamam bersih, orang ini masuk dalam mutmainnah paling kurang, dan dia hembus nafas dengan mutmainnah, maka dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembali kamu kepada Tuhan. Ini jalan kembali ini. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, redha dan diridai, maka padkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam abdun litaksis, mana hamba yang khusus. Padkhuli jannati, dan sila masuk ke dalam syurga.
Bagaimana kalau di akhir, sebab al-ibrah bil khawatim, kiraan akhir manusia di ujung. Kita hembus nafas akhir, kita taraf dia apa? Beriman atau sebaliknya, Islam atau sebaliknya, dekat atau sebaliknya, terang atau sebaliknya, di ujung. Oleh kerana itu kita gunakan zikir fi kulli lamhatin wa nah. Setiap nafas kita menterjemahkan kalimah ya, ketuhanan dan risalah. Muhammadur Rasulullah berada dalam dua keadaan. Ya. Itu di antara pembersihan yang dilakukan sekurang-kurang tersebut. Jadi bila dia bersih saja, maka dia layak masuk dalam hamba yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembersihan selepas daripada akidah dan ilmu fiqh, satu pembersihan yang amat besar. Pembersihan yang mencetuskan iaitulah pembukaan mukasyafatul qalb billah, pembukaan rohani kita dengan Allah Ta'ala. Fa iza kamulat tathhirur ruhi minal aghyar wa asyrakat alaihim syumusul anwar kushifat asraruz zati wa annar sifat fagharikat fil bahri tauhid allazi kalla anhu al-ibarah wa la talhaquhu al-isyarah wa huwa at-tauhidul khas. Ini ada dalam Isra wal Mi'raj. Ya, yang kita sambut setiap tahun ada benda sebab besar. Pengajaran dalam Isra wal Mi'raj. Apabila hamba itu melakukan tathhirur ruh, pembersihan rohani dia daripada aghyar, daripada makhluk. Sebab roh kita ni dipanggil sebagai Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana kita panggil Baitullah, kotak besar 4 segi itu kan, rumah 4 segi itu Baitullah, bukan bermakna Tuhan duduk dalam dia. Ya, Maha suci Tuhan daripada dikawal oleh masa dan tempat. Ya, Allah Taala la yataqayyadu bizamani wal makan. Allah Taala tidak diikat dengan masa dan tempat. Sebaliknya Allah yang mengikat masa dan tempat. Dalam Isra Mi'raj Tuhan mengikat masa, dia boleh panjangkan masa. Ya, masa pergi sebulan pergi jauh, dia buat tak sampai itu boleh. Itu maknanya kuasa besar Allah SWT. Ya, itu. Jadi bila berlaku saja penyucian roh daripada aghyar makhluk dan memancarnya sinaran matahari makrifat dalam kalbi insan, maka ketika itu apa berlaku tuan? Kusyifat. Itu dia kata, bilakah pancaran nur itu masuk? Bila berlaku tathhir, penyucian kalbi daripada kekotoran dia. Dari sudut usuluddin, kekotoran dia adalah at-tasyrik, mana menyemutukan Tuhan, itu kekotoran kita buang. Dari sudut makrifat yang sebenar, yang khasah, ialah dipanggil satu daripada apa? Kekotoran ru'yatun nafs, memandang kita. Ya, dalam perjalanan untuk ke muncak dia, kita dihendaki membuang pandangan diri. Yang kita pandang hanya dia saja. La haula wala quwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Hauqalah ni, la haula, tidak ada daya upaya untuk mengelakkan masaib, musibah, mungkar, maksiat. Satu. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan amal saleh, kebajikan, tak boleh. Illa billah, melainkan semua dengan bantuan dia. Billah, dengan Allah. Sebab tu dalam kitab ibadat kena ada istilah billah, la bi anfusikum. Kita semayang berdiri rokok sampai salam bi anfus ataupun billah. Kalau kita semayang dengan kita masih nampak kita lagi, maka dipanggil taraf itu, dipanggil berlaku asyirkul khafi, syirik yang kecil. Bukan syirik yang jali. Syirik jali itu menyembah berhala, itu batal akidah. Kalau syirik asghar, syirik yang kecil, riak dan seumpamanya, itu batal pahala ibadat batal. Ya akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang aku bimbang pada umatku berlaku ialah syirik yang kecil, membatalkan sawabul a'mal. Sebab apa? Dalam hati dia minat bila buat ibadat supaya orang tahu, supaya orang pandang, habis batal kita. Dalam perjalanan untuk mi'raj kalbi kita hadrat Tuhan, sekurang-kurang dalam hati kita kena sifat dia, aku tidak minat dikenal orang. Itu kena ada. Glamour tu pantang besar, pantang besar nak berjalan ke hadrat ilahi. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul al-qalbil mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak setuju, tak suka amal kita syirik dengan dia, begitu kalbi kita jangan disekutu dengan lain, sentiasa tawajuh pada dia.
Jadi syirik yang ni dimatikan dengan lafaz hauqalah. Kita banyak sebut kan, selalu. Rasa-rasa setakat ni kalau sebut daripada dulu beribu kali dah. La haula wala quwwata. La haula. Kita tanya apa la haula? Dah orang baca aku sebut je lah. Ya, intipati hakikat. Ya, hauqalah tu. Dia menjurus kepada pembersihan roh. Ya, keperasanan kita dengan Tuhan. Haul minallah wal quwwah minallah. Maka satu tawaran besar, kanzun min kunuzil jannah, gedung syurga Tuhan akan buka. Ma'rifat, tajalliat, futuhat ada dalam surga. Ya, maka naklah kita bersihkan dia. Dan sebab tu kaedah sufi ada sebut, iza kharajta ankah faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, engkau akan sampai kepada Tuhan. Itu disebut dalam kitab Hikam Ibn Ruslan Ad-Dimishqi. Bila engkau keluar, apa makna keluar? Inilah dia. Pandangan keperasanan kita buang keluar daripada makhluk terus kepada dia. Maka dia akan dapat rahsia-rahsia nur pertuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersihkan kalbi roh daripada aliar makhluk. Ya, ketika itu ada rahsia besar diberi oleh Ta'ala. Ya, sebab sifat yang tinggi yang ada pada baginda sallallahu dan diwarisi kepada pewarisnya para ulama yang salihin, yang arifin, ialah satu benda panggil apa? Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia dengan Allah Ta'ala. Itu sifat yang paling tinggi ada. Pakaian tetap Rasulullah SAW. Baik, ringkasnya Isra Mi'raj 2 hari tak habis nak cerita kan? Kita kutip perlu intipati dia. Berjalan. Bila berjalan apa tuan-tuan? Dah dibersih, muka syafah terbuka. Itu kita tengok kan, Nabi nampak orang kerat-kerat. Ini apa tumbuh balik? Ini apa? Jibril. Ini orang yang buat kerja agama Allah paling naik. Dapat lagi bau. Ni bau apa ya Jibril? Ini bau masyitah, lambang seorang yang mempertahankan akidah sampai direbus anak beranak. Jalan lagi, Tuhan tunjukkan keruntuhan akhlak. Yang makan riba macam-macam lah ya, yang berzina, ada laki cari jantan lain, ada suami, ada isteri cari betina lain, macam-macam tu ya, orang yang tidak untuk aurat dan sebagainya. Gambaran keruntuhan akhlak dimukasyafahkan dalam alamil misan. Ya, dan begitu juga dibuka tadi, dibukakan apa? Amalan baik. Orang yang buat kerja agama, pahala dia masya-Allah hebat-hebat. Ditayang semua tu dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nampak, bila bersih berlaku, mukasyafah akan berlaku. Ini dia panggil, ditunjuk linuriyahu min ayatina, kami tayangkan. Bila dapat tayangan, bila kalbi bersih. Dan tiap insan semua berkelayakan mendapat mukasyafatul qalbi, dengan syarat dia melakukan mujahadah dan riyah. Bersihkan dalam itu. Yang dibersihkan akan terbuka. Sebab tu dalam suluk, dalam tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, ya, bila dia suluk kan 3 hari dia baca warid, macam-macam terbuka ada. Sampai dia berzikir, bulu gomo dia berzikir, dia dengar. Kalbi dia berzikir, dia dengar. Sebab apa? Hijab dia dibuka. Bila hijab terbuka, dengar, terbuka. Pendengaran dia panggil kasfis sam'i wa kasfil basar berlaku. Ya. Sayyidina Umar satu ketika dia berlaku kasfil basar. Dia tengah baca khutbah. Dia mengantar sariyah, tentera peninjau, lebih kurang dalam 300 orang. Maka dia berlaku di situ kasfil basar, kasyaf pemandangan, dibuka Ta'ala. Nampak sejarak jauh mata memandang, ya, pada mata zahir tak nampak, dia nampak. Dan strategi ialah ke bukit. Lalu Sayyidina Umar menyatakan al-jibal, seruan Sayyidina di atas mimbar didengar oleh sahabat di sana. Itu dia panggil kasyfus sam'i, kasyaf pendengaran berlaku pada sahabat di sana. Di sini berlaku kasyfil basar. Bila dia terbuka, bila nur dia terang. Kalau nur tak terang, zulmat dia tak terbuka, cermin. Walaupun gajah di depan dia, kalau dia punya tebal, dia punya apa, debu tu satu hun tuan-tuan. Ya, tak satu tebal lah. Kita mandi di dalam bilik air sudah cukup. Kita sabun tu mengecil kat cermin dan lepas tu dia tebal. Kita tengok, nampak tak? Tak nampak lah. Kita lap balik, wah, masya Allah, kaki nyamuk pun nampak. Syarat dia bersih. Dan semua kita ni, hakikat insan, diri kita dan orang yang tak beriman sekarang pun dah dapat benda ni alam zarri dulu. Yang Tuhan sebut, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab bala. Bahkan makna apa? Mereka telah ada idrak, makrifat telah ada. Ketika itu jasad tak ada.
Dan ketiga itu gangguan tidak ada, nafsu tidak ada, syaitan tak ada, dunia tak ada, semua tak ada, bersih. Maksud dia bila bersih tu dapat faiza kamulat tathhir, sempurna bersih tu buka. Itu kaedah dia. Bersih kan tu akan buka. Itu kaedah dia kan. Jadi maknanya bila turun ke bumi habis. Roh kita yang cantik dulu dia masuk dalam sangkar yang berbagai saiz, bagai rupa, bagai bentuk, bagai warna. Tuan uji pula liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, dengan gangguan. Sengaja Tuan jadikan ujian nafsu, dunia dan sebagainya, maka dah tinggal sikit macam ni. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Yang syukur betul dengan Tuhan tetap dah tinggal sikit. Maka kasihan belas Allah datangkan perutusan dia, risalah yang dibawa oleh para rasul, bermula Nabi Adam AS dan ditutup dengan semulia insan wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersihkan balik. Itu perjalanan dia terbuka, berlaku inkisaf, membuka bila ada pembersihan, ya. Dan bila bersih sampai berjalan, akhirnya berlaku apa tuan-tuan? Mi'raj, Isra, perjalanan yang dibukakan. Kemudian pemandangan berlaku, ya. Kemudian berlaku apa? Mi'raj, diangkat. Begitulah kalbi insan, bila dia bersih dia diangkat ke alam mil malakut wal jabarut wal dan seterusnya, alam untuk mentajalikan Allah Ta'ala, ya, atau pembukaan marifat yang senat dengan Tuhan. Itulah nikmat yang paling besar dalam hidup insan, ya. Ibn Atta sebut an-naim wa intana wa an mazahiru innamal iktirabi wa syuhudi, al-azab wa intana wa an mazahiru innamal wujudil hijab, fasababul azab wujudul hijab wa itmamin naim bin nazar ila wajhil karim. Ini rahsia yang dibuka oleh arifin. Apakah nikmat sebenar dalam hidup kita dan apakah azab yang sebenar dalam hidup kita, dengan berpandukan pengalaman dari Quran dan hadis yang sahih. Maka dibuka naim, nikmat, walaupun berbagai nikmat, makan, minum, yang kita guna berbagai-bagai kenderaan, rumah tangga, harta benda, sehingga tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak boleh hitung, terlampau banyak. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki pun tak boleh. Itu dalam bentuk dia beri, dalam bentuk dia blok pula masaib, musibah. Kita pergi ziarah sebulan sekali di hospital, macam-macam benda. Yang kena belah dada, ada tangan tergantung, kepala sekeru, macam-macam tu. Semua tak ada kat diri kita yang kerdil. Masya Allah, besar nikmat, ya, benar. Tapi kemuncak dia apa sebenarnya nikmat? Bila terbuka engkau dengan dia, bila terbuka kita dengan dia, kalbi kita dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, merasa nikmat yang paling lazat dengan dia. Syarat bersihkan dalam dia, ya. Farriq galbak minal aghyar yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan kalbi kamu daripada yang lain, ya, dan saya Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada dia. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat dia. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Sebab azab penderitaan dalam jiwa manusia. Manusia dia ada rasa tension, boring, apa lagi? Bearing, macam-macam kan, eh? Punca dia apa? Satu aja. Insiraful qalbi anillah. Terpalingnya kalbi dia daripada Allah Ta'ala. Sebab Tuhan dan nas Al-Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikrullah? Apa makna zikir? Ingat, syuhud, murakabah, masuk semua dalam zikir itu. Tatma'innul qulub, confirm hati insan itu akan tenang. Tenang dengan harta benda. Banyak orang kaya yang pening kepala, ada yang sampai panjat terjun pun ni, ya. Banyak orang yang hebat-hebat akhirnya tak dapat ketenangan. Ketenangan takkan dapat melainkan Quran dah buka. Hati kamu dia tenang, dia duduk di kalbi, adabkan betul kepada dia, insya-Allah sakinah, Tuhan akan cempakkan nur dalam kalbi dia, ya. Oleh kerana itu banyakkan teman-teman mengingati dia. Iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qaran. Bila banyak zikrullah, banyak nur dalam kalbi dia, dan bila nur dia banyak, maka teranglah sir, dan bila sir dia terang, dia ada berdampingan dengan Tuhan. Nikmat paling besar bila ku maqamul qurbi, jiwa manusia dengan dia. Itu rahsia besar, kan? Rahsia sebenarnya kenikmatan hidup bila kalbi kita mu'allaqun billah, bergantung dengan dia. Iaitu di antara benda yang kita cari dan Isra' wal Mi'raj. Berjalan
permulaan suci, jalan, Tuan bukakan kebesaran dia, kemudian dah cukup, dia pun angkat naik ke atas seringkat sampai satu tempat yang menunjukkan bahawasanya yang memimpin dengan dipimpin, yang dipimpin lagi hebat. Yang memimpin Jibril, ya. Jadi apa dipimpin? Itu panggil mursyid. Apa saja penglihatan, Nabi kata apa? Ya Jibril, ini apa makna? Padahal Nabi lebih tahu kan? Sengaja syariat itu. Nabi pun jawab, Jibril jawab, habis. Dia naik dia ke atas, maka ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, di sini pun nampak. Jibril kata, kalau aku masuk, aku hangus habis. Nabi terus masuk. Itu menandakan Nabi itu adalah nur. Ya, naik ke atas sampai kepada mustawa, dan banyak cerita panjang di situ, dan akhir last kali paling besar apa? Liqa, bertemu. Dibuka terus Nabi dengan Allah SWT dengan keadaan bila kaifin walan hisarah, tak ada satu pun cara yang serupa dengan makhluk. Tetap dasar dia laisa kamislihi syai'. Itu nikmat yang paling besar, terbuka Rasul dengan Tuhan. Jadi kita minta Allah bukakan kita. Sebab bila berlaku pembukaan, tuan-tuan, satu injizat, tarikan kalbi akan berlaku. Walaupun manusia itu paling jahat, sampai peringkat dia kufur dengan Tuhan, merancang untuk mengganggu gugat dan mengalahkan Rasul, bila berlaku sentapan dari Allah, dia terpusing. Siapa dia? Tukang sihir Fir'aun. Dia dah diman dengan Fir'aun ni. Kalau menang lawan Nabi Musa, apa yang kau nak aku bagi? Fir'aun kata. Bila Tuhan tunjukkan pembukaan muka syafah dengan tongkat yang ditempak Nabi Yusuf, bertukar Nabi Musa tongkat, pum, bertukar, dia sedut habis. Ular-ular sihir, tukang sihir yang taiko, bukan tepi jalan kan, yang handal-handal hebat-hebat, dengan hasrat pagi itu, pagi hari cuti yang dirancang oleh Fir'aun, nak tayang biar Musa kalah di sini. Rupa berlaku sebaliknya. Bila Tuhan tunjukkan kebesaran, dia tajalli, dia snap, dia sadut habis. Tukang sihir tadi itu yang datang niat dia nak mengalahkan Musa alaihissalam, terus berubah 360 darjah, dia pusing. Apa dia kata? Amantu billah rabbil Musa wa Harun. Aku beriman dengan Allah. Itu penganiayaan. Itu berlaku kan? Qalbi yang dipegang oleh Allah disentap sekali habis kan? Dan kalbi juga bila dia tutup sekali habis. Bal'am Ba'ura boleh terbang atas langit. Dia mengajar sekali 10,000 doktor dawat habis kan, murid kami banyak. Tapi bila Tuhan jatuhkan dia habis, akhir mati kufur wal anzal. Itu panjang cerita dia. Sebab tu nama Tuhan Ar-Rafi' yang mengangkat, dan nama dia juga Al-Muzil yang menjatuhkan. Sebab tu kita beribadat jangan sedap. Lagi banyak kita ibadat, lagi kita kena gerun dengan Allah Ta'ala. Jangan takut kita jatuh kena penyakit riak, ujub pun dia jatuh balik. Kita panjat pokok nyo, pokok kelapa dan bila naik dalam 20 kaki, 50 kaki, 60 kaki, kita kena apa tuan? Lagi kuat kena pegang ni. Kalau tak lepas ni, jawab dia wassalam. Takut kepala ke bawah habis jawab dia. Kalau 2-3 kaki jatuh boleh lagi urut-urut. Kalau 60 kaki bawah, jangan dia senap. Oh, nampak pula besar. Dia pembuka tangan bersorak, berdesu keluar terus. Lagi naik atas, lagi kuat kena pegang. Lagi kuat makrifat dia, lagi dia kena berharap, beriktimat dia hanya pada Allah. Sebab kena padamkan pandangan yang lain. Itu bila berlaku pentajalian dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, itu nikmat paling besar. Baik, sekarang 1-2 contoh saya nak buat, satu je. Ini last intan keistimewaan kelazatan. Kita tengok Zulaiha, dia gila ke Nabi Yusuf kan, sampai isteri Wizara pembesar Mesir kata, apalah Zulaiha, budak Yusuf tu kau heran gitu. Dia buat satu program sebagaimana kita maklum kan, bagi seorang sebilah pisau, bagi buah lemau, suruh kupas. Tengah kupas dia dalukan Yusuf, habis cair kan. Dia kata ni kau ilah malakunkan, ni malaikat ku cantiknya, sampai tangan dia putus tak berasa. Siti Nurhaliza kalau lalu tuan tulis darah tak kan, bersakit kan. Tak hebat lagi kan. Nabi Yusuf lalu tangan putus, setengah riwayat pingsan, setengah riwayat kata jalan pun terus. Jamalul Yusuf, cantik Yusuf tu, dia punya tarikan sampai dia kerat tangan pun tak berasa. Macam mana tuan-tuan nak bayangkan Jamalul Rasulullah SAW? Lagi hebat. Dan lagi besar dia sendiri, huwallahu ta'ala, habis dah. Confirm, cair. Ya. Itu dalam wirid Sidi Ahmad Ibn Idris, dia kata apa?
la yasbutu li tajalli azamatihi syai'un. Tidak akan sabit lagi, habis panak dia kata, lenyap bila Tuhan tajallikan azamah kebesaran dia. Terbuka memandang kebesaran, pam, hilang yang lain kan, confirm hilang. Itu dibaku permulaan as-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tidak berlaku melainkan pemandangan daripada makhluk dipadamkan. Tuhan akan buka. Itu istilah sufiyin kan ni. Atau ringkas ni. Tuan guru saya cerita kan. Inilah sebenarnya satu ini. Seorang dia pergi dalam hutan. Dia nak cari nibung, tiba pula nibung yang orang suka cari. Nibung apa panggil? Nibung tunggal. Kan? Nibung tunggal kan. Dia banyak ombak tongkat nibung tunggal. Bila dia cari jumpa nibung tadi, dia pun tersempak depan dia harimau kan. Dia panjat pokok nibung sampai atas. Ya. Dia panjat pokok nibung. Padahal kalau ambil duri nibung, cocok macam rasa tak? Sakit tak? Bisa kan? Hilang bisa bila ditajalikan gerun dengan harimau. Dia nampak harimau, dia panjat tak berasa tak apa. Bila harimau ada lagi dia turun bau. Aduh, bau dia cabut satu-satu. Bermakna apa? Syu'urul qalbi billah pada manusia. Sebab tu pentajalian itu penting. Dan kemuncak adalah pentajalian Allah Ta'ala tajalikan dengan Rasulullah SAW di Hadratul Qudsi atasnya. Itu tamam marifat paling tinggi dan ya, sebab tu Rasulullah tetap di dalam keadaan yang sangat mulia, sangat hebat. Walau diberi apa pun dia tak tahu. Orang tawar Rasulullah. Ya, jama'na laka bil amwalina hatta takuna ahsana malan. Ya Muhammad, kau jangan cerita Islam lagi dah. Kami kumpulkan korporat Mekah, semua kaya dia beri kat kau. Kau jadi orang paling kaya. Atau malakna alaik, kami lantik kau menjadi raja dan kamu jangan sebut Islam. Semua Nabi tepis dia. Bahkan Nabi kata la wada'an syamsi ala yamin wal qamar ala yasari ana atruka hazal hamar. Kalau kan kau boleh buat turun matahari letak kananku, bulan tangan kiriku, tu tinggalkan kerja urusan risalah Islam aku takkan tinggalkan. Apa rahsia Tuhan? Simpan. Ada rahsia dia kata. Sebab dia kata ma faddala Abu Bakar bi sakati salawat walakin ma qarra fil batni. Tidak lebih Abu Bakar tu dengan banyak semayang dan puasa. Memang itu lebih hebat. Tapi ada sir yang ada di sini. Qalbi ma'rifatullahi khassa. Tajalli itu buka dalam qalbi itu. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan kita. Dan Allah Ta'ala letak selamat di akhirat. Qad aflaha man zakkah. Confirm selamat dunia akhirat orang yang membersihkan qalbi dia. Ya, dengan pembersihan dari peringkat kepada peringkat. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait dan para masyayikh. Dengan keberkatan kita menyambut Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan rohani kita dimi'rajkan ke hadrat makrifat akan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma ighfir lana ya Allah. Inna khaira kullu wa anta bina ra'ufur rahim. Allahumma hakimna bi'aka zikna barda'a fika wa hadawatan Allahumma ja'alna wa jazid qulubana 'anil nazar hatta yankashif lana anwarul muraqabah wal musyahadah bi jahi habibika sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.